manusia lebih takutkan kuman dari Tuhan. Sedangkan kuman itu ciptaan Tuhan. Seperti tsunami, manusia berlari ke masjid. Tetapi kenapa tidak coronavirus? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih hidup lagi. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita yang tergendala lama. Alhamdulillah dengan SOP baru. Okey, dan kita belajar hikmah COVID. Kan Allah timpakan satu musibah dan orang-orang yang beriman dia jumpa hikmah. Orang-orang yang fasik ataupun tidak beriman dia jumpa musibah. Faham? Orang yang beriman bila ditimpa ujian dia jumpa hikmah. Orang yang tidak beriman bila ditimpa ujian dia jumpa musibah. Okay. Hikmah ni apa dia? Hikmah ni pengajaran yang tersirat. Tetapi kata-kata ahli sufi, hikmah adalah rahsia cinta Allah kepada kita. Jom kita ambil satu persatu hikmah yang terdapat dalam wabak coronavirus 19 ni. Coronavirus ini dikatakan bermula merebak. Wabak adalah penyakit yang merebak. Dia merebak asalnya daripada Wuhan ataupun sejenis binatang yang dipanggil kelawar. Wallahu a'lam. Kita bukan pakar dalam bidang itu. Dan kalau tuan-tuan perhati kat klorok Aedes fabuloso yang lap lantai ni, dia memang ada pembasmi kuman corona. Lama dah. Tetapi apa beza corona tu dengan corona yang ni? Ini corona ni dah menjangkiti manusia. Sebelum ni belum. Dan bila penyakit itu berjangkit, maka dipanggil wabak. Okey, kuman coronavirus 19 telah merebak daripada Wuhan ke seluruh dunia. Dan disebabkan wabak inilah, maka suasana panik dalam dunia ni tercetus. Suasana panik dalam dunia ni tercetus menyebabkan jadi apa? Menyebab macam-macam masalah timbul. Peradaban baru timbul yang dipanggil new norm. New normal ni, norma baru ni sebenarnya norma Islam. Cuba perhati betul-betul. Tidak boleh bersentuhan lelaki perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram. Sebenarnya Islam dah ajar lama dah. Jangan sembang dekat-dekat. Islam melarang berbisik. Berbisik tu Islam larang. The new normal yang baru ni apa dia? Apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau siapa tak pakai pelitup muka, penutup mulut tu, kalau mana-mana dendanya RM1,000. Tapi siapa tak tutup aurat, tak ada denda. Manusia lebih patuh pada SOP, WHO,
Kementerian Kesihatan daripada SOP Allah. Betul tak? Allah ajar. Ketika sebelum berlakunya wabak Wuhan, lahir dan dengan ganasnya lahir sebuah negara China yang baru. Negara China yang baru dengan ketenteraannya yang luar biasa, dengan macam-macam lah. Ketenteraan yang sophisticated, kuasa ekonomi dunia yang boleh menggoncang sesebuah negara. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Angkuh punya pemimpin Cina. Hatta tak ada satu-satu kuasa pun dalam dunia yang mampu menggoncang kuasa Cina. Selepas Allah ni, dia paling tak suka manusia yang melampaui batas. Dalam dunia ni jangan melampaui batas. Ramai orang menipu, tapi bila melampaui batas, Allah turunkan azab. Kata Captain Murdoch, tahu Captain Murdoch, dan seorang arkitek yang buat kapal Titanic, mengatakan even God, dia kata hatta Tuhan pun tak mampu menenggelamkan Titanic. Bertolaklah daripada Liverpool, tiba-tiba tengah-tengah perjalanan tenggelam Titanic. Don't challenge your God. Jangan cabar Allah Ta'ala. Teringat words-words ni? Alright. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Presiden China mengatakan tidak ada satu kuasa pun yang mampu boleh menggoncang China. Allah tunjukkan kuasa dia. Di Wuhan lahir satu penyakit yang dipanggil wabak coronavirus 19 dan merebak satu dunia. Nampak? So, pertama, antara hikmah daripada coronavirus ini adalah menunjukkan kuasa Allah. Makhluk tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makhluk tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Nak bergerak tak ada kuasa. Ada orang ada tangan, tapi tangan tak boleh gerak. Ada orang ada kaki, kena stroke, tak boleh berjalan. Ada orang ada mulut, 50 tahun, 60 tahun boleh bercakap. Allah bagi kat mulut dia kena stroke, tak boleh bercakap. Allah Maha Kuasa. Cina tak ada siapa nafikan kekayaan, kehebatan, ketenteraan, ekonomi, kuasa dunia. Cina siapa nak larang? Cina berjaya mendiamkan dunia dengan membunuh hampir ratusan ribu umat Islam Uyghur. Satu suara pun daripada OIC tak keluar. OIC langsung tidak menyatakan pendapat. Dia sekadar OIC. Itu saja. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, banyak lagi perkara-perkara yang lain berlaku. Umat Islam di Rohingya dibunuh. Maka Allah turunkan wabak ini membunuh ego manusia. Firman Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Kita sangka tahun 2020 kereta terbang, manusia terbang, macam-macam jenis terbang kan. Saya dulu tahun 2000 saya dah nampak kereta terbang ke apa terbang ke. Tahun 2020 mungkin manusia terbang. Saya punya pandangan, angan-angan. Tapi Masya Allah,
Kapal terbang tak boleh terbang. Habis. Disebabkan kuman yang kecil ini, ego manusia ditampar untuk sedarkan manusia yang lama lena terbuai mimpi. Kan kadang-kadang kita nak kejut suami kita bagi nak gerak, bang, bangun bang, bangun bang. Bang. Subuh. Manusia lebih lena daripada suami kita. Terbuai sains, teknologi, money, woman and power. Itu yang disokong. Manusia yang kaya, manusia yang berjaya. Sekali Allah tampar, guna tenteranya yang bernama coronavirus. Makhluk tak ada kuasa, Allah yang berkuasa. Dalam keadaan macam tu pun ramai lagi yang tak sedar. Takut dengan corona, pakai topeng muka, tapi aurat masih terdedak. Allahu Akbar. Dah keluar daripada kereta ni, nak pergi bank, lari masuk dalam kereta balik. Suami tanya, kenapa bang? Kenapa ni yang? Tak ada apa bang, terlupa. Yang terlupa pakai mask. Suami pun sindir, yang tak terlupa pakai tudung ke? Tudung tak apa bang, dah tua nanti barulah pakai tudung. Tak ada. Hati dia dikeraskan. Itu urusan aku dengan Allah. Dia orang pandai. Syaitan akan bagi hujah yang konkret. So, hikmah yang pertama, bagi orang yang beriman, hebatnya Allah Ta'ala, maha besar, maha kuasanya Allah. Dengan satu corona, hampir sistem dunia ini berhenti. Pelancongan habis. Itu Allah boleh buat. Kesombongan, masih ada orang sombong ni. Nak buat macam mana? Satu. So ketika ini kita banyak bergantung pada Allah. Kita ambil wuduk kan, SOP cakap apa? Basuh basuh tangan biasa dengan basuh tangan guna sabun, mana lagi baik? Terima kasih. Basuh tangan guna sabun dengan hand sanitizer, mana lagi baik? Okey, tak kisah, itu jawapan berbelah-belah. Sekarang ni umat Islam diajar basuh tangan, berkumur, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan kembali, mengambil wuduk, basuh tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Mana lebih bersih? Andai dalam hadis yang sahih bercerita, membasuh tangan itu gugur dosanya. Mulut gugur dosa mulut. Dosa yang lebih halus, tidak ada satu mikroskop pun dalam dunia mampu menelik besar mana dosa itu. Lagi halus daripada kuman, terhapus dengan wudu. Kenapalah umat Islam tak yakin lagi? Umat Islam tak yakin lagi. Dengan berwuduk tu, Allah cerita, Rasulullah cerita, di mahsyar nanti, di mahsyar, Rasulullah kenal umat dia yang mana berwuduk, anggota wuduk bercahaya. Orang tak nampak. So rugilah ketika coronavirus datang kat dunia ni.
kita menjadi orang yang tidak menjaga wudu. Jaga wudu lah. Susah Ustaz nak buka jubah. Cuba amal. Jaga wudu. Okay. Selesai. Satu, akidah kita kena betul. Yang kedua, SOP. Allah lebih utama daripada SOP manusia. Okey? Saya tak nak bincang pasal solat jarak-jarak ni. Kan? Kita kena hormat kata-kata ulama, mufti yang lebih alim daripada kita. Cuma kadang kita menuntut macam mana mereka tuntut kita, iaitu hujah, dalil. Wallahu a'lam. Terus lagi. Allah, ni yang saya sayang. Ni yang saya sayang Madrasah Al-Islamiyah Bukit E, Ceras. Allah, ada anggur, Masya Allah. Ni siapa yang tengah tengok live? Nothing, nobody can challenge. Kopi Starbucks tak boleh challenge. 434 pun tak boleh challenge. Kopi. Saya sayang betul muslimat kat sini. Allah. Let's go. Terus kita ulang balik. Pertama apa dia? Kita kena ingat hikmah konflik menyedarkan manusia, makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa. Dengan jangan berkelakuan melampaui batas, membunuh umat Islam, jangan melampaui batas dunia, jangan. Nombor dua apa? SOP Allah lebih utama daripada SOP manusia. Nombor tiga, ingat tak masa COVID, awal-awal COVID dulu, masjid ditutup. Saya kena kecam teruk. Saya masa tu dekat Johor Bahru. Saya banyak ceramah di negeri Johor lah. Tiba-tiba kawan saya, bos saya, Haji Yamin, Global Ehsan Relief, dia ni orang Singapura, beritahu dia, Ustaz, di Singapura masjid hari Jumaat semua tutup, lockdown, tak ada orang boleh sembahyang Jumaat dekat masjid. Saya pun beritahulah, manusia lebih takutkan kuman dari Tuhan, sedangkan kuman itu ciptaan Tuhan. Seperti tsunami, manusia berlari ke masjid. Tetapi kenapa tidak coronavirus? Masa tu Malaysia belum lockdown, belum diisytiharkan wabak. Faham Hari tu hari Khamis. Tapi bila duduk dalam Facebook lama-lama ni, hari Isnin baru MCO, kan? Movement Control Order, baru PKP. Akhirnya saya dihentam teruk. Tak apalah, tak ada masalah. Kadang-kadang kena kecam, kita dapat pahala banyak. Nabi kena kecam. Nabi kena kecam, orang cakap apa? Gila. Yam, kalau orang panggil kau gila Yam. Nabi kena orang tuduh gila, dia relax je. Kau gila je. Mesti kita marah. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi akibat kecaman, kaki-kaki kecam kat Facebook, yang langsung tak pernah buat dosa tu, dia rasa dia sempurna. Dia cakap, tak apalah, tak ada masalah. Tapi sekarang tengok, ramai ustaz-ustaz, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Datuk Badri Shah, Ustaz Halimdin, ramai dah berbunyi. Takut sangat kelas pengajian. Dan wallahi, orang yang datang ke masjid dah bersiap sedia untuk mati dalam masjid. Itu cita-cita saya. Tak apalah mati.
pun mati. Janji dapat solat berjemaah kat masjid. Dapat ceramah kat masjid. Dapat menyandar kat tiang ke dinding ke masjid. Oh, sedap. Dapat kena kopi ni pun alhamdulillah lah. Okey. So, 1, 2, 3. Okey. Ingat tak masjid ditutup? Apakah hikmahnya? Kalau saya cakap masjid ditutup, mana yang ditutup? Betul lah, orang politik kan dia boleh cakap. Cuma dihadkan jemaahnya. Maksud tu orang semua faham. Okey, semua orang faham. Tapi isunya, kalau masjid ditutup, apa hikmah daripada Allah Ta'ala bagi pada kita? Iaitu memasjidkan rumah-rumah kita. Faham tak? Masjid ditutup dan tumbuh berjuta masjid yang lain di mana rumah melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiran sebelah pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan melahirkan jutaan imam, ratus juta makmum. Dulu suami kita jadi makmum di masjid. Bila masjid ditutup, suami felak aku nak jadi imam. Imam pula solat raya pula. Baca ketubah menggigil. Ada suami kita yang tak tahu doa kunut. Aduh, kena baca. Selama jadi makmum, amin, 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 amin. Kan? So, Allah tutup sementara masjid yang buat ni. Dan kemudiannya, Masya Allah, lahir jutaan imam-imam yang memasjidkan rumah-rumah mereka. Saya bila sebut benda ni, saya teringat perkataan daripada Syahid Imam Hassan Al-Banna. Ketika tu kerajaan Osmaniyah Turki runtuh dan sekula mentakbir empire Islam yang dah runtuh. Runtuh ni kalau barang ni runtuh, dia bersepah-sepah. Daripada runtuhan tersebut, Imam Hassan Al-Banna mencipta satu formula, menyusun balik batu-bata itu untuk membina empire, iaitu dengan satu sistem usrah. Usrah ni makna keluarga. Keluarga yang bersifat sidik, berkumpulnya orang-orang benar. Mula-mula kita jaga keluarga kita. Lepas tu ni jaga keluarga ni, jaga. Perkara pertama nak jaga dalam keluarga, akidah dan solat. Allah dah buat dah ni. Allah dah buat dah. Kita semayang kat rumah, kita memasjidkan rumah kita, baca Quran, tadarus dengan anak-anak kita, cek hafalan anak-anak kita. Allahu Akbar. Dia macam orang bersilat lah. Dalam bersilat, kadang-kadang kita kena tumbuk, kita melangkah ke belakang. Mengalah bukan erti kalah, tetapi merehatkan diri, mengatur strategi untuk mara ke hadapan. Faham? Itu yang Allah buat hikmah COVID-19. Banyak lagi ni, banyak lagi. Itu baru nombor 3. Memasjidkan setiap rumah orang Islam. Jadi, ngaji kat rumah. Bila rumah kita sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka.
saga. Nampak? Kadang-kadang kita dengar juga orang kecam, apalah kerajaan tutup, bila lah masjid nak buka. Bila masjid nak buka, okey. Tapi kenapa kerajaan tutup masjid? Kenapa? Saya berbincang dengan beberapa orang sahabat saya yang antara pimpinan tertinggi agama kat Malaysia. Ustaz bayang, yang datang ke masjid orang-orang yang benar-benar beriman, tiba-tiba COVID ini senjata, katalah strategi musuh. Orang yang datang ke masjid kena COVID, mati semua. Siapa nak ganti? Nampak hebat tak? Islam ni dia bukan selapis, dia berlapis-lapis. Dia nampak. Kenapa nama dia Islam? Islam ni kenapa nama dia Islam? Ataupun saya tanya tuan-tuan, apa makna Islam? Makna perkataan Islam maknanya selamat. Balik ni kalau Cina tanya, orang kafir tanya, apa makna Islam? Ayah saya tak belajar. Islam agama lah, agama. Bukan. Makna, pengertian Islam tu maknanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Ada orang selamat di dunia sebab lawyer dia pandai, tapi dia tak selamat di akhirat. Okey? Apa makna Islam? Semua sekali sebut selamat. Kita naik kereta dengan suami kita, kita naik kancil lah. Tengah turun kat traffic light tu merah pula. Tiba-tiba ada satu trailer punya laju daripada atas bukit ni turun. Break dia tak makan. Lagi sikit nak langgar kita, kancil kita. Tiba-tiba lori tu terbalik ke sebelah kanan. Apa perasaan kita? Oh, alhamdulillah, selamat ya Allah. Ya Allah, selamat. Betul tak? Macam itulah Islam ni, dia penyelamat di dunia. Ikutlah kata-kata mufti, para ulama. Okey? Cool down. Alright, selesai. Nampak? Apa lagi hikmah dari sudut kelab-kelab malam, maksiat? Pusat-pusat hiburan ditutup, maksiat berkurang. Betul, banyak kurang. Baru-baru ni lah ada sikit-sikit. Kelab malam mengikut PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, 70% kelab-kelab malam, pusat-pusat hiburan, baik berdaftar ataupun tidak, gulung tikar, bungkus, rugi, bankrupt. Sebelum ni siapa pun pemerintah gagal menutup kelab-kelab malam. Cakap dia pandai. Orang politik dia kan cakap. Bila dapat kuasa, Allah bantu. Tengok Allah bantu apa? Coronavirus, kelab malam tutup. Bukan kat Malaysia je tau, dekat luar negara tu berlaku. Allah merehatkan dunia daripada maksiat. Dah. Tu baru maksiat, kelab-kelab malam. Jom kita cerita pasal jenayah, iaitu dadah. Dadah. Jangan ingat dadah ni dadah, tak ada apa. Ada ahli keluarga kita seorang penagih dadah.
Kita duduk kat mana-mana, mak kita kat kampung, Jah, mak punya duit yang kau bagi yang itu hilang. Kita geram lah. Kerja lain lah, lucu lah ni. Dalam hati. Mak simpan duit tu kat mana? Mak rasa toyol lah. Toyol kapal hitam kan? Lucu lah tu. Menagih benda ni. Mak simpan kat mana? Mak simpan dalam Quran. Pak, toyol tak kerti buka Quran. Jangan, kita tak tenang loh. Tak tenang kalau ada seorang di keluarga kita lagi dadah. Ada je duit hilang, ada je gelang tangan mak hilang, ada je. Mak pula sayang sangat anak laki-laki kadang. Oh, kau jangan cakap anak mak. Bengkak nanti. Tiba-tiba COVID melanda. Tentera berkawat, polis berjaga. Dadah tersekat nak masuk Malaysia. Main. Cantiknya aturan Allah. Ada di kalangan pengedar-pengedar dadah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi ramai penagih dadah berhenti mengambil dadah. Kuasa Allah kita tak dapat. Lambat sangat minum, dah sejuk. Alright. Dapat jenayah bab dadah. Tu belum satu lagi jenayah antarabangsa. Penyeludupan manusia. Pendatang haram. Nampak? Kalau nak kira rakyat Malaysia dengan Bangladesh, ya Allah, tak tahu. Nak kira negro kat Malaysia, negro, jangan main. Dia tak takut siapa, polis pun dia tak takut. Siapa yang stop benda ni? Allah. Kerajaan, kuasa dunia ni terlalu lemah. Allah tu, kapal terbang tak boleh terbang, orang tak boleh masuk. Laut, senang dia jaga. Ada je polis jaga, tentera jaga. Bukan jaga nak sekat pendatang haram, tapi takut pendatang haram yang bawa COVID. Betul tak? Paksa lah jaga, takut COVID, jangkit apa semua. Betul tak? Tapi ada juga polis-polis yang agak tersohor, yang nampak keikhlasan dan ketokohan, karisma Datuk Dr. Ayub Han, Ketua Polis Johor. Siapa berani? Berapa kali orang ugut dia nak bunuh dia. Allah tunjulkan tu. Mereka ni berani menentang penjenayah. Tu dia song yang bawa masuk daun ketum daripada Thailand masuk ke Malaysia, gugur, mati. Sempadan kita jaga dengan baik daripada penyeludupan. Satu lagi saya nak cerita ni. Jangan lupa, antara hikmah COVID melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh agama. Contoh dia yang menonjol Ustaz MPU di Cina. Bila masuk Islam, dia lagi Islam dari orang Islam, dan dia mengislamkan Cina. 3 minggu lepas dia pergi ke Gopeng, di gerai-gerai buah-buahan, 7 orang masuk Islam, melafazkan syahadah.
Sedangkan kiri kanan dia tu orang Melayu yang dah berniaga dengan dia orang ni dekat 20 tahun. Islam mula berkembang. Saya dengan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Haji Muhammad Ajib, dia kata, Ustaz, saya bawa motor dengan dia, iring dia masjid ke masjid ni, ada lepas PKP sekejap hari tu. Dia kata, Ustaz, kita memang ada tabung khas untuk bantu orang yang terjejas COVID. Bantu, banyak kita bantu, Ustaz, berjuta-juta. Dan kita juga bantu yang bukan Islam, dan di kalangan mereka memeluk Islam. Itu dia. Okay. Banyak lagi ustaz-ustaz lain. Sebab ustaz lain tu mungkin Instagram dia follower sikit, kan? Habis je zam. Wah, ustaz lain ramai. Ustaz tidur, ustaz jaga, macam-macam ustaz ramai. Tolong orang susah, tolong orang ni, tolong orang ni. Tu saya minta tolong kalau muslimat ni buat satu envelope. Kita nak bubuh duit kan, envelope ataupun beg plastik, letak barang-barang dalam tu kan. Jaga solat, Allah jaga kita. Kadang-kadang kita bagi dia duit, kita bagi je barang. Tanggungjawab sesama Muslim kita tak jalankan. Kita tak beritahu jaga solat, nanti Allah jaga kita. Ramai orang miskin tak solat. Ni kawan-kawan saya, unit amal, Syabab Care, semua ni dia orang telefon. Ustaz, kami kat pusat pembantang perpindahan banci. Dalam macam tu, subuh 3 orang dia solat. Subuh 3 orang dia solat. Lepas tu saya perhati sebab saya nak siapkan, semua tengok 3 orang dia solat. Rumah mungkin hanyut, barang mungkin jalan, tapi hati dah mati. Dia tak nampak banjir itu sebenarnya ada hikmah. Hikmah banjir pun kejap ya. Saya habis 3,5 kan? Habis dah 4 talak. Saya belum kuat lagi. Saya berhenti awal tapi bayar full lah. Kau wallahi, saya ceramah dia bukan untuk duit. Saya datang ke Bukit A Ceras ni bukan sebab duit, tapi sebab muslimat sini cantik-cantik. Dengan ucapan guna produk apa. Alright. Allah. Saya agak penat sikit. Saya tak tahu, agaknya tak ada rehat lagi. Tak ada rehat lagi. Saya kata, baru ni jumpa Menteri Agama, dia pun penat. Dia Ustaz penat, tapi puas. Faham? Puas. Orang yang buat kerja amal ni, buat kerja dakwah ni, penat tapi puas. Kalau mati puas hati, tapi mesti dalam beramal. Okey? Dah, cukup. Saya dah cerita jenayah. Okey? Masa dulu ada kes tembak-tembak lah. Rompak bank dah, gagut dah. Masa polis jaga, masa kurang jenayah. Bila buka je, selepas pilihan raya kat Sabah, kita
ni rakyat Malaysia ni betul kurumus lah dari SOP, tak nak keluar rumah, tak nak balik kampung raya Aidilfitri, tak nak. Lepas pilihan raya kat Sabah ni, ahli-ahli politik yang kurang ajar, kita ikut pemimpin lah. Tak maaf kita ikut pemimpin. Dia orang tak guna otak. They are not really care about us. Berapa ramai pekerja-pekerja Sabah yang kerja kat sini, yang balik di pilihan raya sana, balik sini. Itu yang hebat. Raya kita sabar bulan Ramadan, kita sabar, rakyat sabar dalam bulan Ramadan tak solat tarawih. Hari raya tak solat raya. Sabarnya kita. Lepas tu apa berlaku? Aidiladha, sabar lagi. Orang boleh jawab, semua orang pandai jawab, kan? Tapi tak nampak ke very simple thing. Perebutan kuasa, tamak dengan kuasa. Datanglah COVID, datanglah banjir, selagi mulut ni malah kau tak boleh ceramah ni. Bila cakap ni luahan hati rakyat. Maaf YB ni pun kawan-kawan kita juga. Kita cakap. Kalau kita tak cakap, dia orang tak faham. Nah, hikmah COVID yang seterusnya, apa dia? Perbahasan ilmu fiqh, iaitu solat 1 meter. Ilmu fiqh bertambah 1. Yang nombor 2 ni, sekarang ni orang bicara tentang vaksin. Ustaz ambil vaksin ke tak ambil vaksin? Vaksin datang, saya ambil. Jangan ambil vaksin. Vaksin tu ada beracun, ada benda tak elok, benda tu ada haram, benda tu ni Ustaz. Dalam itulah maksud percambahan ilmu fiqh. Orang tanya tu, orang tanya ni. Kalau orang tanya saya jawab, saya ambil. Sebelum ni, meningitis. Kita nak pergi haji umrah, meningitis ada unsur yang tidak halal. Tak ada pun bincang. Vaksin ada unsur, vaksin coronavirus 19 ni ada unsur yang tidak halal, tapi dah jadi bentuk lain. Contoh, ikan keli kita makan, ikan keli kan. Tapi bagaimana ikan keli yang makan usus babi? Toki babi campak dalam kolam ikan keli gemuk-gemuk. Tu yang gemuk-gemuk, sosok. Kita nampak ikan keli besar, cecah kuasa. Kita makan babi, kita makan ikan keli. Ikan keli. Kena faham. Sebab tu nak bagi orang faham ni, kita minta para ustaz sampaikan dalam bahasa yang mudah terima dia akan. Janganlah sampai maki hamun. Maki hamun apa? Ini semua bahaya, itu emosi sangat. Itu terlebih membaca. Wallah. Orang kata, Ustaz, benda ni beracun. Ini agenda barat. Kafir, laknatullah. Jangan lupa, kita ada Allah. Pernah dalam satu peperangan, ketika bertentang dengan Rom,
berperang dengan Rom. Tentera Islam datang ke depan, tentera Rom Hercules dia bawa satu cawan macam ni. Khalid, dia kata, hey tentera Islam, kalau betul lah korang ni, agama korang betul, Tuhan korang betul, bukan Tuhan kami, aku cabar tentera Islam minum racun ni. Racun ini kami bagi kepada tentera-tentera kami yang mulut, kami bagi pada tentera-tentera kami yang berpaling tadah lari daripada peperangan. Minum racun bocor, mati dengan penuh seksa. Khalid bin Walid datang depan, dia pun ambil tu racun tu, dia nak tunjuk Islam ni benar. Dia pun Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul 'alim. Minum sampai habis. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan aku, melainkan dengan izin Allah, Tuhan yang Maha lagi Maha mengetahui. Boleh? Jangan takut lah. Takut. Bincang tak berkembang. Perbincangan fake dia kena berkembang. Patutnya orang Islam berfikir, aku yang buat vaksin ni. Lah, aku yang buat vaksin untuk menyelamatkan dunia ni. Lah. Sebab Islam mengajar nyawa penting. Lah. Mana vaksin kita? Ubat diabetes pun pening kepada diabetes. Insulin tu ada unsur yang tidak halal. Oi, panjang cerita ni. Itu sebab saya kata hikmah daripada COVID, percambahan ilmu fiqh. Alright. Terus lagi. Daripada COVID melahirkan manusia yang suka tolong menolong antara satu sama lain. Betul tak? Tolong. Itu bagus. Tolong menolong antara satu sama lain. Budaya lah. Dengar orang ni. Saya nak ucapkan terima kasih. Masa awal-awal COVID melanda dulu, lockdown kan, total lockdown satu Malaysia. Saya bersama kawan-kawan saya dari grup motor besar, kita lancarkan bantuan untuk membantu KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, menyiapkan PPE, pakaian untuk ni. Saya buat face shield, lebih kurang 30,000 face shield. Maksud saya buat tu dengan tim-tim saya, kita pun buat, hantar. Saya walaupun PKP satu Malaysia sejalan, hantar. Masjid Sultanah Aminah Johor Bahru, pergi hantar Perlis, pergi hantar semua hospital. Sebab masa tu COVID stok tak sampai daripada luar negara, orang panik. Saya macam tuan bawa kita, polis saya, hai Ustaz, gimana? Hantar PPE. Okey Ustaz. Hari ni mana? Hospital Soroban. Lepas tu pergi Melaka, pergi mana? Pusat PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Saya pergi masa mula-mula tu. Bila geng-geng polis tanya, Ustaz tak takut ke? Tak takut apa? Allah ada. Okey Ustaz. Keep it up. Allah ada. Ada orang duduk kat rumah pun boleh kena COVID. Duduk je kat rumah, tiba-tiba tak kena COVID, kena kemurungan. Ada je dia duduk je rumah.
Orang bagi salam, Assalamualaikum. Nak jawab ke tak jawab? Takut kuman COVID masuk mulut dia. Apalah penyakit tu macam keburukan. Saya mula-mula tu saya tengok masa tu bank tak buka lagi. Tiba-tiba bank ada seorang budak perempuan ni, saya kata dia dah tahap mental lah. Dia nak buka pintu bank tu guna siku. Astagfirullah. Saya bang, kuman COVID kalau kat besi 18 jam. Patut dekat ATM nak tekan pin number dia spray. La ilaha illallah. Rambut pakai seluar pendek. Takut COVID dari Allah. Jom kita betulkan akidah. Cukup. Habis. Ingat jangan takut vaksin. Nak ambil, tak nak ambil, sudah. Tapi saya dah terang, kerja saya sebagai ustaz sampai. Sedap pula air ni. Bismillah. Okey, cukup. Last. Berakhirnya 2020 dengan banjir besar. Apa yang Allah nak ajar kita daripada banjir besar? Sebelum banjir besar, banjir kecil-kecil. Pertama, hulu langat. Sebelum banjir kecil, jangan lupa pencemaran sungai. Sebelum berakhir 2020, pencemaran sungai kat Selangor. Orang ceras Bukit air dia tak ada. Aduh, ni tempat orang beriman. Air macam-macam keluar. So, bila kita komplain air tak ada, so lebat-lebat air Allah Ta'ala turunkan. Banjir KL ada, banjir Ampang ada, banjir Hulu Langat. Lepas Hulu Langat, Seremban. Ingat tak Seremban banjir? Masuk ikan dalam rumah. Mujur tak masuk kuali. Goreng tori. So, lepas Seremban, Kota Tinggi. Banyak tempat banjir ni. Kelantan, Terengganu, Pahang paling banyak. Sedih. Apa yang Allah nak ajar? Kita dah seronok sambut Merry Me and Happy New Year. Kita dah beria dah. Orang yang ada sambut Christmas apa semua ni, ria lah. Tiba-tiba banjir besar. Jalan raya terputus. Elektrik tak ada. Tapi air banyak. Dulu Selangor cakap air tak ada. Ni air banyak. Elektrik tak ada. Terputus. Perabot rosak. Apa yang Allah nak ajar penutup 2020 sampai hari ini? Yang Allah nak ajar kat kita, dunia ni sementara. Kau buatlah rumah cantik mana sekalipun, sementara je ya. Kau buatlah perabot kau laplah kursi celah-celah sofa tu, kau laplah ya. Kau bangga sangat dengan pinggan kau beli kat CJ Wow Shop. Beli yang jenis rice cooker tekan, masak ayam buka keluar ayam. Yelah, betul. So, bangga. Hari raya kita tak balik kampung kan, MCO kan, PKP, tapi duit habis banyak. Baju raya tak tempah juga. Shopee.
Lazada, YouTube lah, mudah. Dalam Shopee ada 1000 pasaran. Dalam Lazada ada 1000 pasaran. Tu yang beli tu banyak-banyak. Orang Kelantan beli, orang Gana beli, orang Pahang beli, orang Johor beli, orang Negeri Sembilan beli. Simpan dalam almari. Tahu apa dia? Tudung. Ni kalau tengok muslimat yang depan, seorang ni tudung dia mau ada dalam 10. Lebih start marah. Mana 10 tak? Allah hanyutkan dengan almari. Tudung kalau dah kena banjir, nak baik, nak cuci, yang kena kuning dah tak ada mood. Baju kita, baju yang banyak-banyak kita beli, tak ada mood. Penat. Banjir ni belum cuci rumah tu, kita dah penat dah. Apa pengajaran? Sementara. Dunia ni sementara, akhirat kekal selamanya. Apa dia yang penting untuk kehidupan akhirat? Bawa bekal yang secukupnya. Adalah rugi serugi-ruginya manusia sepanjang COVID-19 melanda, dia tak tambah amal ibadah. Dia tak mengaji Al-Quran, tak khatam, setahun tak khatam. Dia sepanjang COVID-19 ni datang, dia tak solat jemaah kat rumah. Dia tidak berlaku lemah lembut pada suami dia. Hari-hari nampak, hari-hari kita marah suami kita. Boleh tak? Balik bersurau tu gantung. Gantung piah kat sini. Jumpa kat sini. Suami kan jenis yang jadi yang balik-balik. Suara dalam tak sana, sini semua. Hari-hari bergaduh, tak tambah pahala, kurangkan pahala, meningkat dosa. Hari-hari nampak anak marahkan, rugi. Rugi orang yang kena COVID-19 dah setahun tak solat berjemaah di rumah. Rugi dah setahun duduk di rumah, tak menambah hafalan di rumah. Rugi kat rumah, rugi duduk rumah, duit habis kat Shopee. Tapi hari-raya ada seorang tu telefon, radio IKIM, dia habis RM7,000. Itu tak balik kampung. Saya pun tak tahu macam mana duit saya habis. Sebab ujung jari dia Shopee. Nah, sudah tu. Kalau kita tak tahan dengan fitnah handphone, macam mana kita nak tahan dengan fitnah Dajjal? Kita tak tahan dengan fitnah COVID-19, macam mana kita nak tahan dengan fitnah Dajjal? Dajjal lagi hebat. Allah bagi keistimewaan untuk menyesatkan manusia. Baru COVID pun dah sesat, tak solat. Aduh, sabarlah. Ya Allah bagi hidayah pada mereka. Saya berhenti. Kalau ada soalan, kalau berani, tanyalah. Sila-sila. Saya sayang muslimat sekarang ni. Semua dah pakai purdah. Alhamdulillah. Elok tutup. Nampak mata je. Yang memang nampak mata tu lagi menggoda. Yang kat ni,
Yang kedut-kedut tu tak nampak. Yang nombor 2, bila nampak mata kan, mata dia nampak, mulut semua tutup kan, tak nampak, kita gemuk sangat. Kan? Tak payah pakai lipstick pun orang tak perasan. Kadang orang pakai lipstick, dia pakainya mask tu nampak warna merah. Nah, ada soalan? Ya, sila. Boleh? Keadaan sekarang. Okey. Tadi soalan vaksin, ada benda yang tidak halal. Vaksin injection meningitis, ada benda tidak halal. Vaksin COVID-19, ada benda yang tidak halal. Racun Khalid Ibn Walid minum, tak halal. Tapi yakin pada Allah, racun tidak memudaratkan dia. Isu halal. Isu halal dicerita dalam kitab-kitab fiqh. Kita dah berjalan berhari-hari lapar, tiba-tiba babi hutan lalu depan kita. Boleh tak kita makan babi hutan? No. Darurat. Jadi keadaan sekarang darurat. Jawapannya ada pada tuan-tuan dan perempuan. Darurat. Jangan. Mungkin lepas ni lagi banyak, lagi virus akan naik. Untuk mempertahankan kualiti umat Islam, amin, kita tak macam Aceh. Aceh, saya ada sekolah kat sana. Kawan-kawan saya pun ramai di sana. Tak ada lockdown. Siapa semayang kat rumah hari Jumaat kena rembat dengan penyapu lidi, pergi spam kat masjid. Mayang, tak ada jarak saf. Kes COVID antara yang terendah sepanjang di Indonesia. Lain. Okey, faham Wallahu a'lam. Berbeza-beza. Ustaz, kenapa Mekah sembahyang 1 meter 1 meter? Wallahu a'lam. Mufti lebih tahu. Benda ni hal agama, cari pucuk pimpinan tertinggi, para mufti. Sebab mereka yang akan berjawab di hadapan Allah. Dan ada hujah-hujahnya yang sangat baik. Kita tak tahu, kita kena ikut cakap dia. Kalau ikut perasaan kita banyak dia. Macam ni lah. Orang duduk flat paling tinggi, dia nampak tak ombak laut datang. Tapi orang duduk bawah, dia nampak Makcik Kia datang keluar duit KWSP, dia nampak kan, dia sembang kat bawah. Tapi orang atas lagi 2 kilometer, itu ombak tu, dia nampak. Itulah mufti, ilmunya tinggi, dia nampak mudarat yang akan datang setahun 2 tahun lagi. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Soalan lain? Jawapan dia darurat. Wallahu a'lam. Soalan lain? Tak ada. Semua nak balik lah. Semua dah zip dah. Kata pukul 4. Ha? Apa dia? Dajjal. Dajjal dah memang ada. Darah Dajjal. Oh, Dajjal ni wujud dia. Tapi Dajjal dah memang ada zaman Rasulullah SAW lagi. Kisah dia, ada seorang sahabat cerita pada Rasulullah SAW, dan Nabi sendiri cakap pasal Dajjal. Dajjal ni ditangguhkan umurnya, dan dia akan memerintah dunia beberapa lama. Tak lama lah, 40 hari ke 4 tahun ke macam tu, saya lupa pasal Dajjal. Wallahu a'lam.
Dan Dajjal ni dia boleh belah orang jadi dua. Dia campak ke sana, campak ke sini. Kemudian dia buat macam ni, orang tu hidup balik. Dia boleh panggil hujan turun, dia boleh panggil padang tu jadi padang pasir, kering gontang. Allahuakbar. Panjang nak cerita bab Dajjal ni, episod yang akan datang. Nantikan Gerak Khas the movie. Ada soalan lain? Tak ada. Silakan Hajar. Sebaiknya baca sepenuhnya surah Al-Kahfi. Jangan baca je, tengok pengajaran dalam dia, akidah. Kenapa Nabi Muhammad SAW berkata, barang sesiapa membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim 10 kali pagi, 10 kali petang, maka Allah akan memeliharanya daripada pagi petang. Kalau dia baca petang, petang dan pagi besok. Kenapa? Mindset. Kalau kita cakap ulang 10 kali, pergi balik ni buat, kemas-kemas depan cermin, Yam, cantik kau Yam. Cakap 10 kali, ya, cantiknya kau Yam, cantik. Bertambah cantik. Tengok, orang perempuan tak nak amal. Ini petua orang tua dulu. Cakap kat cermin, Yam, baik. Kau ni baik hati, Yam. Cakap 10 kali. Kau baik hati. Kau baik hati. Lama-lama hati dia jadi baik. Sebab perkataan yang berulang kali disebut, dia masuk dalam hati. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan aku, melainkan dengan izin Allah. Ulang balik. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di darat, di bumi, di langit yang boleh memudaratkan aku, melainkan dengan izin Allah. Ulang lagi, tidak ada, dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan aku, dengan melainkan izin Allah. Jadi berani yo. Mari. Dia jadi berani. Sebab tak faham. Baca surah Al-Kahfi tak faham. Baca surah Al-Mulk banyak menguap daripada Mulk. Surah Al-Mulk. Okey, ada soalan lain? Wallahu a'lam. Kalau tak ada, sementara menunggu kompak ni, kita ubah rancangan ini. Rancangan tanyalah Ustaz kepada Ustaz tanyalah kau. Okey. Kita ulang balik. Hikmah COVID yang pertama adalah menunjukkan Allah berkuasa, manusia tidak berkuasa. Hikmah yang kedua, apa dia? Jangan melampaui batas. Jangan bunuh umat Islam serata dunia. Yang nombor 3, apa dia? Baca. Tak dengar, kuat sikit, tarik sikit mulut. SOP Allah lebih utama daripada SOP manusia. Okay, jangan kita tak ikut SOP manusia. Tak boleh. Okey, lepas tu masjid ditutup melahirkan, memasjidkan rumah-rumah kita. Jutaan imam dapat dilahirkan. Lepas tu institusi keluarga diperhebatkan. Okey, lepas tu jenayah. Lepas tu maksiat. Lepas tu dadah apa semua, pendatang haram apa semua tu kan nak. Lepas tu last kali
Apa dia? Melahirkan ramai tokoh agama yang jadi ikutan orang. Ustaz video, ramai lagi ustaz tidur, ramai lagi ustaz-ustaz yang hebat. Ramai ustaz-ustaz. Budaya tolong menolong, humanity, immunity. Dia cancer macam ni lah. Nyebut pun tak betul. Lagi last, banjir, mencuci dosa, mencuci ego manusia. Banjir supaya kita hidup baru, mulakan hidup baru. Dan yang paling penting, banjir mengajar kita apa dia? Apa dia? Hidup ni sementara. Buatlah balik rumah, banjir datang sementara. Dunia ni sementara. Hidup ala kadar. Tapi orang perempuan, kalau berlaku banjir, apa dia buat mula-mula? Dah tak ada dah. Semua pergi pajak gadai dah. Aran dah. Dan memang COVID ni betul-betul susah. Susah. Orang meniaga susah. 2-3 bulan lepas saya duduk dekat restoran. Waiter restoran cerita, dia kata datuk tu menangis-nangis sebab dia dah terpaksa buang pekerja dia 10 orang yang paling dia sayang. Duit dah tak ada, bayar gaji tak ada. Orang kaya, kita tengok, kita sedih tengok suami kita ada dekat Ampang kat sini cerita. Saya beritahu anak saya, alhamdulillah ayah ada kerja. Ayah kerja restoran. Kalau dulu kita makan 5 lauk, sekarang kita makan 2 lauk. Alhamdulillah. Nampak? Islam ajar penyelesaian untuk COVID, untuk banjir apa ni? Puasa. Puasa menundukkan nafsu. Puasa mengajar jimat cermat. Kalau kita hidup bukan atas dasar nafsu, rasanya duit kita banyak. Tapi ya, tudung pun saf depan cakap 20 lebih Ustaz. Satu tudung 100 lebih. Warna pink saja ada 12. Wallahualam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, dosa adik-beradik kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum muslimin muslimat, maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Khasnya arwah ibu dan ayah kami. Ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, terangilah kubur ibu dan ayah kami, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, andai hidup kami banyak, andai hidup arwah ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa, rajin melalaikan solat, ahli maksiat, tolonglah ya Allah, ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah ya Allah, jangan Kau benar mungkar dan nangkir memukul tubuh ibu dan ayah kami ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Kau janji doa anak seperti kami Kau akan makbulkan ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami rindu pada ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti ya Allah.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang saleh wal muslih ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu ya Allah. Ya Allah, andai ada petang ni ada di kalangan kami yang berada dalam keadaan tekanan kewangan ya Allah, ditipu rakan perniagaan, diburu hutang piutang, tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, andai ada petang ni sahabat-sahabat kami yang ada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, turunkan ketenangan dalam jiwa-jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga ya Allah. Ya Allah, andai ada petang ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesakitan, tolonglah ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, bagi mereka yang terlibat dengan banjir dan juga coronavirus ya Allah, tolonglah ya Allah, kurniakan kekuatan keimanan kepada mereka ya Allah, cekalkan hati mereka, tabahkan hati keluarga mereka dalam berhadapan ujian ini ya Allah, agar ujian ini menjadi pemangkin, penambah amal dan iman mereka kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, andai ada penduduk bumi yang kurang hajar, biadab, angkuh, sombong, melampaui batas, Kau ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Walaupun ya Allah, kami faham bahawa bila Kau murka pada penduduk bumi, Kau turunkan wabak, penyakit, gempa bumi, orang-orang yang soleh dan beriman juga terkena tempiasnya ya Allah. Tolong ya Allah, kami dah tak sanggup semayang jarak. Kami ingin semayang sebagaimana Nabi ajar kami semayang ya Allah, merapat dan meluruskan saf ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami rindu suasana pengajian yang dulu masjid dan surau dipenuhi dengan jemaah yang menghambakan hidup kepada-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan ada lagi fitnah terhadap agama ini ya Allah. Jangan ada lagi kluster masjid, surau, pengajian yang berlaku ya Allah. Lindungilah mereka yang datang ke masjid, ke surau, beribadah, berdakwah dan membawa mesej Islam daripada dijangkiti coronavirus ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Kau Tuhan kami sembah, hanya kepada Kau kami mohon pertolongan. Pilihlah kami jemaah pada petang ini dapat menunaikan haji dan umrah pada tahun ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, datang daripada Allah, lemahkan kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haddad sebut dia, di antara orang yang ditakuti mati dalam su'ul khatimah ialah orang yang tak pernah umpama, tak pernah fikir pun aku ni mati husnul khatimah ke tidak ke. Mati su'ul khatimah. Sebab dia tak takut nikmat iman tu luput daripadanya, ya. Maka senantiasa harap dan mohon Allahumma ya Allah,